Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu Nama Lau Shi. Okey, saya akan sambung bedah buku teks HKC tahun 2. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini memberi manfaat di rumah, dapat ajak anak-anak di rumah. Dan anda juga boleh tekan butang subscribe ataupun langgan untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya ini. Okey, dan mari kita mula. Okey, dan dekat latihan ataupun video lepas saya bincang tentang petikan teksnya, dan dekat latihan ini okey, kita ada leiji ciyu. Leiji ciyu. Leiji dekat sini ada maksud kumpul. Okey, tapi kumpulnya adalah kumpul hari demi hari demi hari demi hari. Jadi makin banyak lah. Jadi ciyu dekat sini adalah kosakata. Jadi kita belajar sesuatu, kita akan belajar lagi kosakata baru, akan belajar lagi kosakata baru, dan kita akan jumpalah sesuatu dalamnya. Okey, dan dekat sini kita ada wei xiao. Okey, wei xiao. Wei xiao dekat sini adalah senyum lah, senyum yang biasa-biasa, senyum. Okey, senyum, wei xiao. Dan kemudian wei xiao. Wei xiao. Wei xiao dekat sini rujuk kepada kecil. Okey, benda yang kecil. Okey, dan kemudian wei feng. Wei feng. Okey, wei feng ini adalah angin yang sepoi-sepoi. Okey, taklah kencang, taklah kuat. Okey, angin sepoi-sepoi. Okey, dan kemudian wei wei xiyu. Wei wei xiyu. Okey, dan wei wei xiyu dekat sini dia boleh ada maksud hujan gerimis. Jadi wei dekat sini sebenarnya rujuk kepada benda yang kecil. Okey, boleh jadi benda kecil, boleh jadi angin, boleh jadi hujan ataupun senyum biasa. Dan kemudian changxian. Changxian. Okey, changxian dekat sini ada maksud benang panjang ataupun tali panjang, tapi dekat sini saya lebih kepada benang lah. Xian ini, walaupun dalam petikan itu dia kata changxian, itu saya terjemahkan kepada tali panjang lah sebab main layang-layang kan. Tapi changxian dekat sini dalam istilah bahasa Cina, xian boleh jadi benang. Okey, tapi kalau tali dia ada istilah yang lagi satu. Dan kemudian xian tiao. Xian tiao dekat sini rujuk kepada garisan. Okey, xian tiao dekat sini rujuk kepada garisan. Dan kemudian mao xian. Mao xian. Mao xian dekat sini rujuk kepada benang lah. Okey, benang yang diperbuat daripada mao xian, sulam. Okey, mao xian. Dan kemudian yi xian shengji. Yi xian shengji, dan xian dekat sini dia jadi penjodoh bilangan, dan shengji ini rujuk kepada macam harapan. Jadi satu harapan yang mungkin sekecil-kecil benang. Okey, tapi inilah penggunaan xian dekat sini. Okey, dan kemudian kita ada tu tu xie xie. Tu tu xie xie. Tu tu baca, xie xie tulis. Okey, baca kemudian tulis. Okey, soalan pertama. 坐椅子中的椅子除了让男孩坐还有什么功能？坐椅子中的椅子除了让男孩坐还有什么功能？坐椅子, bila nampak tanda buku ini, dia rujuk kepada sama ada buku, tajuk ataupun tajuk cerita, tajuk filem. Okey, dan dia kata dalam kerusi, dalam petikan duduk kerusi itu, okey, chula dekat sini ada maksud selain. Okey, rang nan hai zuo, selain, okey, bagi budak lelaki itu duduk. Okey, dan dia tanya hayo shema kongneng, apakah fungsinya yang lain, ataupun hayo dekat sini ada maksud ada lagi, tapi dekat sini tak boleh kita terjemahkan kepada ada lagi, tapi yang lain. Okey, hayo shema kongneng, apa fungsinya yang lain. Okey, dan kemudian soalan kedua, 读了风筝快乐地飞着，你认为放风筝是件有趣的活动吗？为什么？读了风筝快乐地飞着，你认为放风筝是件有趣的活动吗？为什么？ Dan dia kata setelah baca petikan 风筝快乐地飞着, okey, dan 读了 baca sudah, ataupun setelah membaca, okey, petikan 风筝快乐地飞着，你认为 awak berpendapat 放风筝 bermain layang-layang 是件 merupakan 有趣的活动吗？ Okey, merupakan sebuah aktiviti yang menarik ke? Okey, dia tanya, awak berpendapat bahawa adakah bermain layang-layang itu adalah satu aktiviti yang menarik? Okey, itu ayat yang lebih formal dalam ayat bahasa Melayu. Dan kemudian kita dah bagi alasan, kita dah bagi jawapan kita kena jawab lagi satu soalan, iaitu 为什么?
Biasalah dalam bahasa Melayu, bila kita dah jawab soalan itu, dia akan tanya kenapa. Kenapa? Jadi ataupun mengapakah. Okey, jadi 为什么 ini ada maksud kenapa. Kita kena bagi alasan kita. Dan kemudian soalan ketiga, 读了课文用危险、微笑、自由自在和愉快写句子。OK， 读了课文用危险、微笑、自由自在和愉快写句子。OK， dan dikata setelah membaca petikan teks, okay, 课文ni petikan teks lah. 用 guna 危险 bahaya, 微笑 senyum, 自由自在 dengan bebas ataupun bebas, okay, 和 dan 愉快 gembira ataupun seronok, okay, dan 写句子 tulis ayat. Jadi kena tulis ayat lah menggunakan perkataan-perkataan ataupun kosa-kosa kata dekat sini. Okay, dan dekat sini, okay, emoji bukan emoji lah, okay, patung ini dikata 我和朋友在草地上游戏多么愉快呀，我和朋友在草地上游戏多么愉快呀。我和朋友 saya dan kawan-kawan ataupun saya dan kawan, saya dengan kawan 在草地上 di atas padang rumput 游戏 bermain. Okey, 多么愉快呀, betapa gembiranya, betapa seronoknya. Okey, dan kemudian di muka surat 45, okey, kita ada tu tu yen yen. Tu tu yen yen. Okey, tu baca, yen berlakon. Baca kemudian cuba lakonkan. 利用椅子配合动作朗读坐椅子。利用椅子配合动作朗读坐椅子。Okay, 利用 menggunakan ataupun gunakan 椅子 kerusi, 配合 dekat sini ada maksud padan lah, padan dengan apa? 动作, padankan dengan reaksi ataupun aksi. Okay, 朗读 baca dengan kuat, 坐椅子 petikan duduk kerusi itu. Okey, dan kemudian dekat 4 bahagian 4 ini tu tu pipi. Tu tu pipi. Okey, baca tu dan pipi ada maksud bandingkan. Jadi ini adalah tulisan-tulisan revolusi ataupun perubahan tulisan Cina lah, daripada rupa bentuk kemudian jadi tulisan-tulisan yang jadi tulisan yang kita jumpa lah hari ini. Okay, kalau ikutkan dekat sini, okay, ini adalah tulisan simplified ataupun tulisan yang telah diringkaskan. Okay, dan dekat sini dia ada nama dia lah, cuma saya tak berapa ingat. Okay, tapi dekat sini boleh cuba tanyalah, okay, anak-anak bentuk ni macam apa, bentuk ni macam tulisan apa. Jadi boleh kaitkanlah dengan tulisan yang dia pernah belajar dekat sekolah. Dan pu dekat sini ada maksud langkah, dan long dekat sini ada maksud naga. Yang kalau ikutkan ini adalah tulisan yang tradisional ataupun traditional Mandarin, traditional Chinese. Dan long ini, okay, kita akan nampaklah kalau pernah perasan tahun naga dulu tu bukan jarang, okay, ada orang guna long yang ini, ada juga orang guna tulis long yang ini. Okay, dan kemudian dekat bahagian 5 ini adalah poem ataupun puisi ataupun sajak, okay, bahasa Cina yang zaman dulu-dulu masih anak-anak masih kena hafal. Dekat sekolah memang kena hafal lah. Okay, dan dekat sini kita ada tu tu pei pei. Tu tu pei pei. Tu ini baca dan pei ini kalau ikutkan ada maksud baca. Dan ini mengisahkanlah satu tasik ataupun sungai yang dinamakan sebagai Jiangnan. Jiangnan. Okey, dan macam mana nak baca? Okey, Jiangnan ke cai lian. Jiangnan ke cai lian. Lian ye he lian lian. Lian ye he, minta maaf, lian ye he tian tian. Okey, 莲叶和甜甜，雨细莲叶间，雨细莲叶间。minta maaf, bukan 雨细，鱼细莲叶间，鱼细莲叶间。Dan kemudian 鱼细莲叶东，鱼细莲叶东，鱼细莲叶西，鱼细莲叶西。Dan kemudian 鱼细莲叶南，鱼系莲叶南。dan kemudian 鱼系莲叶北，鱼系莲叶北。Jadi kalau kita perasan lah, okay, dekat sini banyak 鱼系, banyak 莲叶, okay, dan apa puisi ataupun sajak ini dia kisahkan. Okay, jadi dekat sini dia kata, okay, pemandangan ataupun pemandangan orang yang memetik bunga teratai, okay, di satu tasik yang penuh dengan bunga teratai.
Jadi Jiangnan itu adalah tasik atau sungai, nama tu lah. Dan dia kata, okey, Jiangnan ke Thailand, tasik Jiangnan itu boleh petik bunga teratai. Dan lian ini kalau ikutkan rujuk kepada bunga teratai lah. Dan lian ye, he lian lian dan he tian tian, okey, bukan he lian lian, minta maaf, asyik he lian lian saja, tapi he tian tian, okey, tulisan ini disebut sebagai tian, okey, dan dia kata daun bunga teratai itu penuh dengan satu tasik itulah. Dan kemudian dia boleh nampak lagi yusi he ye jian, dia boleh nampak ikan bermain-main, berenang-renang di antara bunga-bunga teratai itu. Dan kemudian apa yang dia kisahkan, kenapa ayatnya berulang. Dan dekat sini, okey, dia kata tong si nan pei, okey, tong si nan pei. Tulisan-tulisan ini sebenarnya dia rujuk kepada arah. Kalau ikutkan arah dalam bahasa Melayu, kita ada utara, selatan, timur, barat. Jadi tong si nan pei ini sebenarnya rujuk pada arah itu. Dan tong dekat sini ada maksud timur, dan si dekat sini ada maksud barat, dan nan dekat sini ada maksud selatan, dan pei ini ada maksud utara. Jadi dia bagi tahulah, okey, kedudukan ikan itu bermain dekat antara bunga teratai itu. Ada yang main dekat bahagian mungkin utara tasik, selatan tasik, timur tasik, barat tasik, tapi dekat sini di antara daun-daun teratai itulah. Jadi sebab itu ayat depannya berulang tapi kedudukannya berubah. Okey, jadi itulah sedikit apa yang saya tahu tentang sajak ataupun puisi ini. Jadi itu sahajalah untuk video yang kedua buat masa ini. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.